Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan belajar membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, semua boleh ambil buku teks, rujuk muka surat 16. Okey, cikgu akan bimbing kamu buat latihan latih diri 1.3C. Cikgu akan tunjuk macam mana kita mau kira, kemudian kamu akan buat sendiri. Fahamkan dulu, lepas itu kamu buat sendiri. Okay, bila ada pengiraan yang melibatkan gabungan operasi. Gabungan operasi maksudnya ada darab, ada tambah, ada bahagi, semua sekali digabungkan. Jadi macam mana kita mau selesaikan? Okay, kita kena ikut dia punya ranking ni. Ranking operasi, keutamaan dia. Okay, yang pertama, kalau ada kurungan, mesti selesaikan yang ada di dalam kurungan terlebih dahulu. Barulah operasi darab atau bahagi. Yang ni sama ranking. Darab dengan bahagi sama saja pangkatnya. Kemudian, yang ketiga barulah tambah dan tolak. Okey. Bila cikgu sebut kurungan, apa beza kurungan dalam soalan A? Okay, semua orang buka muka surat 16, rujuk latih diri 1.3C. Okay, kita ambil soalan daripada latih diri. Okey, apa bezanya kurungan ini dengan kurungan B? Kurungan dalam soalan A dengan kurungan dalam soalan B. Okey. Kurungan yang disebut di sini merujuk kepada kurungan yang ada operasi di dalamnya. Yang ini, kurungan ini adalah untuk mengasingkan tanda negatif. Ada nombor sahaja dalam tu, nombor negatif, pecahan negatif. Okey. Yang ini, di dalamnya ada pecahan. Ada operasi yang melibatkan pecahan. Tidak kira apa operasi di dalam kurungan ini, dia mesti didahulukan. Ranking dia nombor 1. Pertama tu dulu. Ini paling tinggi ranking dia. Barulah kalau ada darab, baru kita darab. Okey, kalau dalam soalan B, kita ada tambah bahagi. Okay, nombor negatif, pecahan negatif yang di depan sekali biasanya kita tidak kurungkan. Kalau pecahan negatif tersebut berada di tengah atau di hujung, baru kita letakkan kurungan. Okey, kita cuba selesaikan satu persatu dulu. Okey, kita tengok penyelesaian untuk soalan A. Kalau pecahan tu dalam bentuk nombor bercampur, pertama sekali kamu jadikan dia dalam pecahan tak wajar. 6 darab 1 tambah 1. 6 darab 1, 6 tambah 1 sama dengan 7/6. Okey. Kemudian, yang dalam kurungan kamu selesaikan terlebih dahulu sebab dia ranking pertama. Okay, sama ada kamu menggunakan kaedah yang biasa, darab saja, 4 darab 5, darab dengan 5. Kita mau samakan penyebut. Darab 4, darab 4. Boleh juga dia akan jadi, bila kita darab, dia jadi apa? 15 tambah 4 darab 5, 20. Okey, ataupun kamu boleh gunakan kalkulator. Kalkulator dia ada fungsi yang butang ni, ABC. ABC ni. Jadi kamu terus ambil untuk cepat kan, kurungan, tekan kurungan, tekan 3 ABC 4. Kemudian tambah 1 ABC 5, tutup kurungan sama dengan. Kamu akan dapat terus jawapannya 19/20. Okey, jadi kita boleh ambil jalan shortcut tu, tapi tidak boleh gunakan untuk terus dapatkan jawapan akhir. Tak boleh.
Sebab kalau dalam peperiksaan, markah tu dikira pada langkah. Kecuali kalau soalan objektif. Yang ini mesti tunjukkan langkah. Macam mana kamu dapat jawapan tu? Jadi dapat apa tadi? 19/20. Okey. Lepas kamu selesaikan dalam kurungan, sekarang apa? 7/6 darab dengan 19/20. Boleh juga gunakan kalkulator. 7 per ABC. Per tu ABC. 6. Okey, darab dengan 19/20. Okey. Dia akan terus permudahkan untuk kamu dapat jawapan. Okey. Jawapan kalkulator tu dia guna bahasa kalkulator lah. Bila kamu tulis, kena gunakan bahasa matematik kita lah. Jangan guna bahasa kalkulator. Kalau ikut kalkulator tu lain macam sikit. Okey. Dia akan bagi macam ni. Kalau dalam kalkulator kan 1, 13, 120. Jangan ikut macam tu. Kena tulis 1/13/120. Ataupun kalau kamu tidak jadikan begitu pun, shift ABC. Lebih baik macam ni sajalah. Okay? Tak perlu lagi shift. Misal 1/13/120. Jangan ikut tulis begini ya. Okey, 1/13/120. Okey, kita tengok soalan B. Negatif 5/6 tambah 1/2/3 bahagi negatif 3/7. Okey, cikgu sudah bagi tahu tadi kan beza kurungan ini dengan kurungan yang cuma membezakan ataupun mengasingkan tanda pecahan negatif. Okey, jadi ini bukan kurungan yang ini ya, bukan kurungan yang untuk operasi tu, bukan. Okey, jadi kita perhatikan dia punya operasi. Negatif 5/6 tambah. Okey, ini operasi pertama, tambah 1/2/3 bahagi. Okey, jadi kita ada dua operasi iaitu tambah dan bahagi. Jadi kalau mengikut ranking di sini, kalau tiada kurungan, kita tengok pada ranking kedua iaitu darab bahagi. Kita ada bahagi. Jadi maksudnya, bahagian yang kamu kena selesaikan dulu ialah bahagian yang melibatkan bahagi ini. Baik, sekarang cikgu tunjukkan macam mana kita guna kalkulator untuk pengiraan bagi soalan B. Kita ada negatif 5/6 tambah 1/2/3 bahagi negatif 3/7. Jadi kalau kita menggunakan kalkulator, okey, cikgu sudah bagi tahu tadi kan, kita kena mula dengan operasi yang melibatkan bahagi ni dulu. Okey, macam mana kita mau bahagikan negatif 1/2/3 bahagi dengan negatif 3/7 dengan berbantukan kalkulator. Okey, sebelum tu kita salin semula negatif 5/6. Okey, bahagian yang kita belum mau selesaikan, kamu salin ke bawah dulu. Okey, kemudian kamu selesaikan dulu bahagian yang melibatkan operasi bahagi. Okey. Kalau 1/2/3, kalau kamu mau terus tekan ke dalam kalkulator pun boleh. 1 ABC, 2 ABC, 3. 1/2/3 kan? Okey, bahagi. Letak kurungan. Ada kurungan kan? Ikut saja. Kurungan negatif 3 ABC 7. Tutup kurungan sama dengan. Okey, kamu dapat negatif 38/9. Okey, macam mana kita mau tukarkan ini dalam bentuk pecahan tak wajar? Okey, lepas kamu dapat jawapan, kamu tekan shift. Tekan shift, tekan ABC, dia akan jadi pecahan tak wajar. Tekan apa? Shift dan tekan ABC.
Okey, jadi salin yang itu. Itu yang kamu kena tulis di bawah. Apa dia punya ni? Negatif 35/9. Okey, tadi itu kena semua sekali ni, termasuk ni. Ni tanda ini jangan letak tambah dulu. Lepas kamu selesaikan ni dulu baru kamu letak tanda. Dapat negatif kan? Jadi kena letak tolak 35/9. Okey. Selepas itu, gunalah kalkulator semula. Negatif 5/6. Negatif 5/6. Negatif 5/6 tolak 35/9. Okey, sama dengan kamu dapat negatif 4, 13/18. Okey, seterusnya soalan C. Soalan C, negatif 2 1/2 bahagi negatif 3 1/3 tambah negatif 1/6. Okey, jadi perhatikan dulu apa operasi yang terlibat. Kita ada bahagi, kita ada tambah. Jadi bahagian mana yang kita kena selesaikan dulu? Okey, pecahan yang mempunyai operasi bahagi. Bahagian ini dulu. Bahagian ini dulu, highlightkan dulu. Okey, di mana yang kamu kena mulakan terlebih dahulu. Jadi ambil kalkulator, cikgu sudah ajarkan macam mana kita menggunakan kalkulator. Okey, gunakan fungsi hutang ni, ABC. Okey, tekan kalkulator, ambil kalkulator masing-masing, negatif 2, ABC 1, ABC 2, bahagi, buka kurungan, negatif 3, ABC 1, ABC 3, tutup kurungan, sama dengan. Kita akan dapat, okey, tulis di sini 3/4. Okey, yang di sana, turunkan dulu. Tambah negatif 1/6, salin. Okey, tekan semula kalkulator, 3/4 tambah, buka kurungan, letak tanda negatif 1 ABC, 6, tutup kurungan, sama dengan. Kamu dapat 7/12. Jadi buat satu-satu. Okey, mana yang tidak kamu selesaikan tu salin turun bawah saja. Okey, peringkat demi peringkat. Okey, mengikut dia punya ranking operasi, ikut tertib operasi dia. Okey, kena ingat tu tertib operasi dia. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, seterusnya soalan D. Soalan D ada kurungan kan? Jadi mesti diselesaikan terlebih dahulu yang dalam kurungan ni. Lepas kamu dapat jawapan, baru darabkan dengan negatif 6. Macam mana cara tulis? Negatif 6 darab dengan hasil yang kamu dapat daripada operasi yang di dalam kurungan, baru dapat jawapan akhir. Okey, kemudian soalan E, ada 4 pecahan di sini. Sama juga step dia. Pertama, kamu tengok apa operasi yang terlibat. Tambah, tolak, darab. F, tambah, darab, tolak. Okey, baik. Jadi, okey, ini tolaknya. Tolak. Okey, jadi pertama sekali kamu darabkan ni dulu. Lepas kamu dapat hasil darab dia, barulah kamu boleh kira sekaligus. Negatif 1/3 tambah 2, 5/6. Dan apa nilai tadi yang kamu dapat, tolak hasil darab sini tadi. Okey, kemudian F. Negatif 1/4 tambah negatif 4/5 darab 2, 1/6 tolak 5/16. Nah, jangan bingung dengan tanda banyak-banyak ni. Ni negatif, ni tambah. Ni negatif, darab, tolak. Okay?
dulu. Darabkan. Pecahan apa? 4, negatif 4/5 darab 21/6. Okay, sekejap lagi cikgu tunjuk ya, khas untuk soalan E dan F supaya kamu nampak macam mana dia punya susunan jalan kerja. Okay, soalan E, cikgu bagi tahu tadi kan, bahagian yang kita belum mau selesaikan, salin bawah saja, turun ke bawah. Supaya kamu tidak bingung, fokus pada apa yang paling duluan dulu. Operasi apa yang paling duluan. Okay, 3/8 darab 1, 2/3. Okay, ambil kalkulator. 3/8 darab 1, 2/3. Okay, kamu akan dapat 5/8. 5/8 di sini. Okay. Sekarang ini kita ada operasi tambah dan operasi tolak. Okey, tambah dan tolak, dia duduk di ranking yang sama. Jadi kita boleh jalan sekaligus. Terus saja. Sekaligus je tekan masuk dalam kalkulator. Negatif 1/3 tambah 2, 5/6 tolak 5/8. Okey, jadi jawapannya ialah 17/8. Okey, boleh. Jangan serabut sekaliguskan semua. Fokus satu per satu dulu. Baru tidak buat kesilapan. Kalau semua buat sekaligus, itu yang banyak kesilapan tu. Okey, yang terakhir soalan F. Kita ada 4 pecahan di sini. Macam biasa, mulakan dengan kenal pasti operasi. Tambah, darab, tolak. Jadi siapa yang duluan? Darab. Okay. Siapa yang didarabkan? Negatif 4/5 didarabkan dengan 2, 1/6. Okay, jadi itu fokus utama kita dulu. Ambil kalkulator, masukkan negatif 4/5 darab 2, 1/6. Yang lain, apa kita buat dengan yang lain? Turun bawah. Okey, salin saja. Negatif 1/4. Okey, cari dulu nilai ini apa. Okey, ambil kalkulator. Negatif 4/5 darab 2, 1/6. Okey, kamu dapat negatif 11/15. Okey, kalau nombor bercampur, cuba jadikan dalam bentuk pecahan tak wajar. Apa kita buat? Tekan Shift, tekan ABC. Kamu dapat negatif 26/15. Okey. Kurungkan kalau tanda negatif. Apa operasi sebelumnya? Tambah. Okey. Kemudian, apa lagi? Tolak 5/16 di hujung. Salin, copy paste hujung. Okey, turun bawah. Okey, sekarang kita cuma ada operasi tambah dan tolak. Jadi boleh jalan sekaligus. Tekan kalkulator. Negatif 1/4 tambah. Kalau ada kurungan. Kenapa cikgu kurungkan? Sebab dia ada negatif. Kalau ada negatif, kurungkan. Okey, kurungkan. Di tengah-tengah atau di hujung, kurungkan dia. Negatif 26/15. Tutup kurungan. Tolak 5/16. Okey, sama dengan negatif 271/240. Jawapan akhir tidak perlulah kasih jadi pecahan tak wajar. Biar begitu saja. Okey, boleh. Lepas ini, kamu cuba sendiri. Jangan salin apa yang cikgu tulis. Kamu mesti cuba sendiri. Lepas tengok dan faham, buat. Kalau lupa boleh rujuk balik, tapi bukan untuk disalin. Okey? Cikgu tunjuk ni untuk membimbing kamu
bukan untuk disalin. Kamu mesti buat sendiri. Okey? Sudah siap nanti tunjuk dengan cikgu kamu punya hasil kerja.